السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا من جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung jadi 40 kita Nabi kita Al-Wahid. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-29. Yang lepas kita berhenti pada muka surat 392. Adanya ke-29 ini membicarakan tentang pintu-pintu kebajikan dan jalan hidayah. Jadi untuk malam ini kita lihat tajuknya, iaitu pemilik amalan kesemuanya adalah lidah. Pemilik amalan kesemuanya adalah lidah. Kemudian Nabi SAW menamatkan pengajaran ke atas Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dengan menjelaskan kepada sahabatnya itu tentang sesuatu yang menguasai kesemua amalan itu dan memeliharanya dari rasa, serta menyampaikan pada peringkat yang paling sempurna, ianya adalah memelihara lidah dan menahannya dari kejahatan. Telah kami perjelaskan tentang kepentingan memelihara lidah di dalam syarah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maksudnya, barang siapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berkata dengan kebaikan, jika tidak hendaklah diam. Jadi ini bahagian terakhirlah dalam perbincangan berkenaan dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut, ala ukhbiruka bimalaki zalika kullihi. Tidakkah kamu ala ukhbiruka, aku ingin beritahu kepada kamu, bimalaki zalika kullihi, anak kunci semua perkara tersebut. Setelah Nabi beritahu semua perkara yang berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan, abwabul khair, semua pintu kebaikan yang diberitahu oleh Nabi kita SAW. Tapi ada satu benda yang sangat penting, yang merupakan kunci bagi semua tersebut. Lalu fakultu, aku berkata, yakni Mu'az bin Jabal kata, bala ya Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, lalu Nabi pegang lidah dia, wa qala, dan Nabi berkata, kuffa alaika, tahan ia ke atas. Hadis ini lah. Jadi penulis kitab beritahu di sini bahawa menjaga lidah ataupun memelihara lidah, menjaga tutur kata kita adalah merupakan kunci bagi segala amalan-amalan yang lain. Dalam hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja, aw liyasmut, ataupun dia. Maknanya
tutur kata kita tadi ada kaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada hari akhirat. Dan lidah ni termasuk di antara 7 anggota penting yang perlu kita jaga. Antaranya mata, telinga, lidah, perut. Perut. Dua tangan, 2 kaki. Dan apa satu lagi? Kemaluan. Ini 7 anggota yang sangat-sangat perlu kita jaga dalam kehidupan seharian kita. Jadi lidah termasuk dalam anggota yang 7. Jadi Nabi kita pesan di sini, kalau tak ada benda nak bercakap berkaitan dengan kebaikan, maka lebih baik dia. Itu menggambarkan kita ada iman. Al-Bazzar telah meriwayatkan dalam musnadnya daripada Abu Al-Yas bahawa seorang lelaki telah berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Qala amsik hadha wa ashara ila lisanihi fa'adaha alayhi wa qala sakkalatka ummuk hal yakubbu an-nas ala manakhirihim fi an-nari illa hasaida alsinatihim. Maksudnya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amalan yang memasukkanku ke dalam syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahanlah ini. Nabi kata tahanlah ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke arah lidahnya. Nabi tunjuk ke lidah dia. Lelaki itu mengulangi soalannya terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah kehilangan akan dikau ibumu. Tidakkah manusia itu diseret di atas hidung-hidung mereka, keadaan terlingkup ke dalam api neraka disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh lidah mereka. Sebuah hadis kita baca diriwayat oleh Muaz juga ya. Seorang sahabat Nabi tanya satu amalan yang boleh membawanya masuk ke surga. Nabi kata pegang, tahan lidah. Nabi tunjuk kepada lidah, Nabi pegang lidah, Nabi kata jaga lidah. Lalu Nabi kata celakalah. Sakalaska ummuk ni mana celakalah. Minggu lepas kita hurai dah macam mana sakalaska ummuk ni ungkapan daripada orang Arab. Kehilanganmu ibumu, mana celakalah, matilah gitu. Mana benda tu pentinglah. Hal yakubun nas ala manakhirihim finnar illa hasaid al-sinati. Ini berapa ramai orang yang dihumban ke dalam api neraka, di mana diseret muka mereka, hidung mereka, mana kepala ke bawah, lalu dicampak ke dalam neraka, hasil daripada tuaian lidah. Maknanya daripada dosa-dosa lidah yang dia buat atas muka bumi, percakapan, bertuturan, termasuklah di situ penulisan. Kita ingat apa ni kita sebut cakapan dengan lidah saja, bukan penulisan. Zaman sekarang ni banyak apa ni penulisan dari dalam Facebook, dalam apa nama ni, macam-macam lah ni kan, medsos, media sosial. Tapi canggih lagi, dia ada TikTok, dia ada Instagram, pakak berlomba-lomba bercakap di situ lah. Ambil gambar sendiri, ambil video sendiri. Jadi di situ kalau kita sebagai orang beriman kena berhati-hati, kerana nanti takut
kita menuai hasil dosa di situ. Allah Ta'ala akan kira satu persatu. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa saja yang kita lafaz, kita ucap, yang kita sebut dengan lidah kita, akan dicatat oleh raqib dan atid yang ada di kiri kanan kita. Ibn Rajab Al-Hambali berkata yang dimaksudkan dengan hasil tuaian lidah ialah balasan dan hukuman untuk perkataan-perkataan haram yang telah dilafazkan. Kerana sesungguhnya seseorang manusia itu bercucuk tanam dengan perkataan dan amalannya sama ada yang baik atau yang buruk. Kita mengeluarkan tutur kata itu macam kita bercucuk tanam lah. Hasilnya akhirat nantilah sama ada pahala ataupun dosa. Daripada lidah kita tu boleh hasil pahala ataupun hasil dosa. Jika sekiranya perkataan itu adalah perkataan haram, maka hasilnya adalah dosa. Perkataan yang halal, maka hasilnya pahala. Perkataan ada halal juga, ada haram juga. Kalau kita tengok dalam kitab banyaklah perkataan yang halal, perkataan yang haram. Contohnya kita kata berdusta. Orang kalau kata kecek berlagu, bohong, itu adalah salah satu daripada hasil tuaian lidah. Munafik lagu tu dah. Dia di kalangan kita ni dia seronok. Budak-budak sekolah berlagu sedap, berlagu dia sedap. Dia berlagu gitu gini, maknanya berdusta. Maka itu adalah perkataan haram yang keluar daripada lidah. Di antaranya mengumpat. Tapi kalau berdusta, berlawak tadi, adalah tempat-tempat yang dibolehkan. Ada. Cuma jangan boleh belakang dah. Kita mendamaikan dua orang yang berkelahi ataupun berbalah boleh lah. Kita belajar di sini lah. Berlawak di situ boleh lah. Kita pergi rayak kau, si A kata dia bagi salam kamu, pada dia tak bagi salam pun berlawak kan. Main berlawak dah. Kita ada bagi salam pun. Lepas pergi kat si B, kita kata si A bagi salam kamu pula. Si A nak jumpa, nak baik kamu, duk mari. Berlawak tu kan boleh. Laisa bil kadzab man yuslih bainan nas. Nabi kata bukanlah satu pembohongan apabila benda tu untuk mendamaikan dua orang yang berbalah sana. Tapi kalau berdusta dengan tujuan tanpa tujuan tadi, maka haram. Kehasilnya dosa. Yang keduanya macam kita kata mengumpat. Mengumpat ni kita kata cara orang. Dia. Walaupun benda tu betul ada kat dia. Kita kata orang tu memang betul lah dia pendek. Kita dah kecek dia pendek. Dengar dia marah dah. Ataupun orang tu betul lah gemuk, kita pun dah kecek dia gemuk. Ataupun buji lah, kita kata buji. Ataupun kepala dia botak, mungkin kita cara. Itu adalah mengumpat. Satu hadis Nabi kata dosa dia sangat berat. Lebih berat daripada zina, mengumpat. Sebabnya dia kena kita minta maaf dengan tuan dia. Tuan kita mengumpat. Jadi rasa dosa mengumpat ni sangat berluasa. Tak kira siapa. Ya, di akhirat nanti lah. Tapi nak cerita apa nama ni? Apa ni? Perbuatan mengumpat ni sudah jadi satu nak kata macam mana dah, amalan kita.
Orang sebut apa? Mesyuarat tikak ke apa tak dia lah. Orang kata orang puan sokong apa? Orang jantan pun sokong sebab sedar. Di situ Islam melarang. Ia merupakan satu benda haram sebab nak jaga hubungan sesama kita. Sebab daripada lidah tadi. Kerana lidah badan binasa lah. Kerana mulut santai binasa ni. Kerana mulut badan binasa. Boleh menyebabkan bala. Islam dia suka awal-awal lagi. Takut bala, takut bertembung, maka jangan ngumpat. Kemudian di antaranya memungkiri janji. Janji molek-molek patut tak tunai janji. Di antara tu ayat lidah juga. Kemudian berbantah-bantah. Ini kalau dalam kitab contohnya kitab Penawar Hati, dia sebut dia hurah secara detail ni. Berbantah-bantah ni bala, suka bersoal. Tak, menegak benda yang basah. Kadang-kadang sama-sama tak betul, sama-sama tak tahu duk bala ni. Kraking, duk making. Aku sepatah, kamu sepatah, tak sudah-sudah. Dia berbantah-bantah. Kemudian yang kelima di antaranya lah yang boleh sebut sini, mengadu domba ataupun fitnah. Mengadu domba ni jenis dia suka bawa cerita hak tak molek atas tujuan nak suruh bala. Hak tadi dia berlawak nak suruh baik. Hak ni dia pergi berlawak, dia bawa cerita nak suruh bala. Dia kira pasal gini, baik sipi gini. Dua orang dijemput tengah jalan kan. Saya nak putih mata, mula nak bergocok. Padahal tidak pun. Ini pengadu domba. Quran ada sebut ni, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka lah bagi orang yang pengadu domba ni. Celaka. Dan dosa dia berat juga. Apa ni balasan dia berat juga dosa pengadu domba ni. Nabi pernah melalui satu kubur, Nabi dengar ada dua orang sedang diazab. Ni aja dengar ni. Ada ni aja dengar. Nabi kata dua orang dalam kubur ni sedang diazab. Tapi dosa dia tidak bersama mana. Nabi kata salah seorang dia, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Salah seorang itu tidak menyucikan air kecil dia. Tidak bersih mana. Alim ulama dia murah ni. Hak tak basuh tu tak kira lah. Hak ni basuh tapi basuh serupa putih beliung. Dia ada jenis-jenis tinggal ada. Dia tak main dah kau gapo kau agama ajar kan. Dalam fiqh hajar tu kena dah semua sekali kena biar betul-betul tu. Tamu-tamu kita hak beromo ni dah baca baik kita tu longgar dah tu dah. Kena boleh tu. Kena bedah, kena lu dan sebagainya. Orang buat pun gitu juga. Sebab dia membangi takut tidak bersih suci sana. Maka termasuk di kalangan orang yang mana Nabi sebut diazab pada kubur. Salah satu yang lainnya wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Salah seorang yang lain Nabi kata dia ni duduk atas muka bumi, duduk kerja dia duduk adu domba orang. Kerja dia pelaga orang. Sampai paling habis. Bawa cerita tak boleh. Ada lagi kan zaman ni? Ada. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak ambil tahu dengan ilmu agama, maka dia buat. Tapi kalau kita ni terlibat dengan belajar, kuliah semua sekali, rasanya tak buat dah. Mana tu di antara dosa-dosa ataupun tuaya lidah yang mana di hari akhirat nanti Nabi sebut jelas dalam hadis ni, malaikat pegang kaki dia, heret muka duk bau. Tengah kita duduk mikir nengung atas tangga tu lagu mana. Kalau orang heret kepala duk bau, muka atas tas lagu mana. Bergelombok habis. Wajah lepuk, muka hidung tepat hak paling mulia. Kita kata sensitif muka kita ni, tiba-tiba orang heret pada situ tu. Lepas heret tu kita hok nak aku pula.
nak royaknya amat. Allah Ta'ala teramat murka, marah orang yang atas muka bumi ni. Lidah dia tu guna pada tempat betul-betul. Dan masa Nabi Isra' Mi'raj pun, Nabi tengok satu golongan yang ada kerak lidah ni, putus kerak, pada tali kerak. Ini Nabi sebut apa? Khutbah usu. Jadi orang apa? Berbicara benda-benda kejahatan. Jadi benda-benda gini lah. Muhasabah diri kita lah. Kemudian beliau akan menuai apa yang telah ditanamnya pada hari kiamat. Justru itu, barang siapa telah menanamkan kebaikan yang merupakan perkataan dan amalan, maka ia akan menuai kemuliaan. Dan barang siapa menanam kejahatan dan amalan dari amalan dan perkataan, maka ia akan menuai penyesalan. Jadi kalau kita menanam kebaikan, mana atas muka bumi ni kita duk kecek benda molek-molek, mengajak orang ke arah kebaikan, ajak orang mari masjid, baca Quran, berzikir, mendidik anak dengan benda-benda molek, ajar anak belajar Quran, mengajar orang beri kuliah, beri tazkirah, baca hadis, baca terjemahan ayat Quran, apa-apa saja yang baik itu, maka tuaiannya di hari akhirat nanti berbentuk pahala dan kemuliaan. Jika kejahatan yang ditanamnya, maka penyesalanlah di hari akhirat nanti. Zahir hadis Mu'az radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa kebanyakan sebab yang memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah ucapan yang dilafazkan oleh lidah-lidah mereka. Maksiat ucapan itu termasuk jugalah syirik. Dan syirik pula adalah sebesar-besar dosa di sisi Allah. Termasuk syirik lah daripada segi perkataan, qauli dia, ucapan dia, mengucapkan perkara yang boleh menyebabkan syirik lah. Syirik boleh berlaku disebabkan oleh i'tiqad, perkataan dan juga perbuatan. Termasuk juga dalam erti kata ini perkataan yang diucapkan terhadap Allah tanpa ilmu, dan ia adalah pengiring kepada syirik. Termasuk juga ke dalam pengertian ini persaksian palsu yang sama setara dengan mempersekutukan Allah SWT. Bersaksi dengan saksi yang palsu, bohonglah. Termasuk juga di dalamnya sihir. Orang yang menggunakan ilmu sihir, jampi, serampah, dia tidak menggunakan ru'yah melalui ayat-ayat Quran, tapi dia guna jampi. Mama putih, mama merah, mama biru, tak boleh. Seru benda-benda ya, di luar daripada ayat Al-Quran. Tapi kalau kita berubat menggunakan ayat Quran ataupun doa-doa digunakan, baca qul huwallah untuk berubat boleh, baca surah Al-Fatihah untuk berubat boleh. Tapi kalau kita reka pantung ke apa tu, orang dulu dia banyak patung lah. Bujur lalu melata petak, bujur lalu melata patah. Dia untuk ubat orang lekat tu dah. Bujur lalu melata patah kamu tu ingat tak? Ada orang tanya lah. Dia tulis, dia belajar dulu, dia tulis, dia tunjuk. Boleh ke baca ni? Tak boleh. Dia duk lama-lama dah. Jadi dia ya. Orang dekat tu lihat jadi kan. Banyak lagi lah. Kusuduk lupa apa macam-macam ada ni. Ubat kuat gigi lah, kuat gigi, kuat badan. Dia bukan doa, dia bukan ayat Quran, tapi dia dalam bentuk jampi ataupun patung. Dia memang benda tu dia suruh jin. Itu boleh menyebabkan
syirik kita terhadap Allah SWT, kerana dia termasuk dalam sihir. Dan tomahan pelakuan zina terhadap seseorang yang suci. Kita tuduh orang perempuan suci, muhsan, dia berzina. Zaman Nabi orang munafik tuduh Sayyidatina Aisyah zina kan. Ada satu peperangan waktu Sayyidatina Aisyah balik, dia naik unta. Dia dibawa oleh Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni sahabat Nabi, bawa unta ni sampai satu tempat, dia nak buang air, berhenti, turun. Jadi rombongan yang lain laju, tertinggal. Dia pergi lama sikit mari naik unta tu. Safwan Mu'attal bawa pelik. Orang lain pergi depan. Apabila orang munafik tengok, orang munafik pun buat cerita. Dia kata Sayyidina Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi itu tuduhan, tohmahan pada zaman Nabi kita SAW, menyebabkan ramai di kalangan orang mukmin sendiri pun pakat percaya ada masalahnya. Pakat percaya, pakat orang panggil apa. Jadi supaya sama-sama naik dengan orang apa munafik tadi. Padahal benda tu tohmahan. Allah Ta'ala tegur dalam Quran kan. Begitu juga lain-lain dosa besar dan dosa-dosa kecil, seperti mana berdusta, mengumpat, namimah. Namimah tadi mengadu domba. Apa semua tadi lah. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nar al-ajwafani al-famu wal farju." Kebanyakan orang memasukkan kebanyakan yang memasukkan seseorang itu ke dalam api neraka ialah dua perkara yang berlubang. Al-ajwafan ni dua perkara yang berlubang, iaitu mulut dan kemaluan. Dua benda ni ramai di kalangan manusia masuk neraka. Dosa mulut dan dosa kemaluan. Jadi kena jaga juga kemaluan. Taubat lepas insya-Allah. Kita ni alhamdulillah, dalam agama kita dia ada kaedah dia untuk menyucikan dosa tu bertaubat. Bertaubat dengan taubat nasuha lah, taubat benar-benar, insya-Allah Allah Taala akan mengampuni dosa kita. Kena taubat betul lah, jangan taubat batu buah. Taubat buah. Taubat nasuha dia panggil, tinggal. Tak buat dah, tak mengulangi dah. Tidak mengulangi kembali perbuatan jahat tersebut. Kemudian kita ganti dia dengan benda molek. Macam kita selalu duk mengupak sama betul-betul dah. Kita pun taubat dah sirah. Lepas kita pergi minta maaf dengan Tuhan dia. Kemudian betul-betul kita ganti dengan baca maksurah lah. Dia berzikir, baca Quran. Alhamdulillah, kita taubat. InsyaAllah Tuhan akan ampun dosa kita. Tapi kalau hari ni kita taubat dah, tak sirah, kecek uduk. Duduk 2 hari, 3 hari, kecek budak dah. Dia tak tidur. Dia dah tidak istiqamah. Disebabkan itulah kita sentiasa dalam keadaan berdosa. Telah diriwayatkan oleh Malik daripada Zaid bin Aslam, sebab tu orang beriman dia cepat-cepat bertaubat. Orang mukmin kalau dia seru, dia salah, dia bertaubat lagi. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukan kesalahan kan. Nabi Adam sendiri pun buat kesilapan dah, sehingga dia baca doa kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Para nabi dia ada ketika-ketika. Nabi Ibrahim banyak. Telah diwakilkan oleh Malik daripada Zaid bin Aslam daripada bapanya bahawa Umar radhiyallahu anhu telah masuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu sedang memegang lidahnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, Allah mengampuni kamu. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu,
lidah inilah yang menentukan ke mana aku akan dimasukkan, sama ada ke dalam syurga atau ke neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum begitu sekali takut lidah dia tu salah kecek, salah, maka dia jaga betul. Ibnu Buraidah berkata, aku telah lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegang lidahnya seraya berkata, celaka kamu, katakanlah kebaikan kamu akan memperoleh ganjaran, atau diam dari berkata-kata tentang keburukan, kamu akan selamat. Dia pegang lidah juga. Kemudian dia kata ke lidah dia, kecek molek ataupun kemudian dia ke lidah dia, mestinya kamu selamat. Itu sekali dia memberati menjaga lidah dia. Jika tidak, ketahuilah bahawa kamu akan menyesal. Dikatakan padanya, ya Allah, ya Abu Abbas, kenapa kamu berkata begini? Jawabnya, sesungguhnya telah sampai ke pengetahuanku bahawa tiadalah sesuatu yang terdapat pada tubuh seorang insan itu yang lebih dimarahinya selain dari lisannya, kecuali orang yang berkatakan sesuatu kebaikan dengan lidahnya, atau yang menidakkan sesuatu dengannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, bahawa tiada sesuatu pun di atas muka bumi yang layak, yang paling layak dipenjarakan untuk tempoh yang panjang melainkan lidah. Al-Hasan Al-Basri telah berkata, lidah adalah ketua bagi badan. Apabila lidah melakukan sesuatu jenayah ke atas anggota-anggota badannya, maka semua anggota badan itu melakukan jenayah. Jika lidah menahan dari kejahatan, maka kesemua anggotanya akan turut serta. Jadi itulah, kita semua insya-Allah pakat jaga lidah kita, jangan orang bagi tersalah cakap dan sebagainya. Kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah Taala. Ya. Lidah kita seafdal kebajikan selepas amalan fardu. Tajuk bagus. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahawa seafdal kebajikan selepas amalan fardu adalah ilmu, kemudian jihad. Jadi seafdal amalan, dia kata ilmu. Mana menuntut ilmu? Kena ada ilmu dulu, kemudian jihad. Asy-Syafi'i pula berpendapat bahawa seafdal amalan adalah salat, sama ada salat fardu atau salat sunat. Al-Imam Ahmad berkata jihad di jalan Allah. Jadi pandangan berbeza ni berasaskan, berdasarkan kepada sumber hukum lah, sumber dalil, kekuatan di situ daripada Quran dan hadis. Tak payah banyak lah. Benda ni benda khilafiyah disebut afdaliyah, benda paling afdal. Dan memang benda paling afdal ni kan fardu ain lah, dan ilmu juga fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu satu kefarduan bagi orang Islam, lelaki atau perempuan. Jihad pun fardu, salat pun fardu. Maknanya kalau kita kata semayang itu afdal, tapi kalau dia tak ada ilmu, dia nak semayang kan? Kena belajar dia lah. Belajar tahu baru boleh semayang. Kalau tak ada ilmu, nak semayang macam mana? Telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah ditanya tentang seafdal amalan. Baginda SAW berkata, salat pada awal waktunya. Ini salat kita dengar. Pada lain kesempatan pula Nabi kata jihad. Kadang-kadang pula berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jawapan yang berbeza itu kemungkinan disebabkan perbezaan hal ehwal orang yang bertanya, atau perbezaan dalam zaman ataupun masa. Jadi jawapan Nabi berbeza-beza itu mengikut orang, mengikut orang yang bertanya. Kadang-kadang mengikut keadaan masa dan setempat. Dan afdaliyah itu, dari segi afdaliyah itu fadilah, kelebihan dia. Kemudian panduan dan bimbingan Rasulullah SAW. Hadis yang mulia ini memberi manfaat bahawa bagaimana para sahabat meminta panduan dan bimbingan daripada Rasulullah SAW, dan
Apakah nasihat baginda SAW untuk mereka? Sebagaimana baginda SAW membimbing bahawa menunaikan kelima-lima fardu itu adalah amalan-amalan yang paling mulia, yang paling mula-mula, yang mesti diamalkan oleh seorang hamba, dan ianya adalah sebab kemasukan ke dalam syurga dan terselamatnya ia dari api neraka. Ini dia sebut dalam hadis lah, ada Muaz ni, bagaimana amalan yang mula-mula mesti dibuat oleh kita ialah oleh seorang hamba ialah amalan-amalan yang berupa fardu tadi. Kemudian kelebihan jihad. Hadis juga menjelaskan tentang kelebihan jihad dalam memelihara agama Islam dan menaikkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut li'ila kalimatillah ihyal ulya, untuk meletakkan agama Allah itu pada tempat dia teratas. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Kemudian bahaya lidah yang ke-10. Habis ni. Bahayanya lidah dan hukuman ke atas amalan lidah itu bahawa ia akan memasukkan seseorang itu ke dalam api neraka akibat hasil tuayannya. Maknanya kesan daripada amalan lidah ini sangat besar ke atas kehidupan kita. Dan yang mana kita semua adalah jaga percakapan kita sehari itu supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kena jaga didik lidah kita saat ini senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah SWT. Zikrullah, zikrullah. Setiap hari kena ada zikir. Mana dengan masa banyak kita boleh penuhkan masa kita tadi dengan berzikir kepada Allah SWT. Subhanallah boleh sebut, Alhamdulillah boleh sebut, Allahu Akbar, La ilaha illallah boleh ngatik. Orang kata ngatik itu La ilaha illallah tu dah guna wasbih ada tu ngatik. Itu adalah di antara tanaman kita, tanaman lidah kita. Dan akan nanti kita akan tuai. Jangan tunggu lepas kita mati bantu suruh orang lain ngatik. Suruh orang lain mengatik itu boleh tentu lagi. Sebabnya kadang-kadang orang ngatik itu, dia ngatik pun tidak berapa betul. Dia sebut betul, maka boleh dosa. Kalau kita sendiri kita yakin sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu wayar lidah kita, tanaman lidah kita dah hasil tu ayat dia akhirat nanti. Maka kalau kita boleh jaga lidah kita tadi, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT, senantiasa kita membasahi lidah kita dengan zikrullah, baca Quran dan sebagainya, insya-Allah kita selamatlah. Yang tidak selamat yang disebut oleh Nabi kita SAW tadi ialah orang yang hidupnya senantiasa menggunakan lidah itu pada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti mana yang kita sebut tadi, mengumpat, berdusta dan sebagainya. Kata segala berdusta, sabar. Ini disebut sebagai as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah SWT ataupun dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah SWT. Jadi itu untuk hadis yang ke-29. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada hadis yang ke-30, hadis baru pula insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.